Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wal 'udwana illa 'alal zalimin. Terima kasih Saudara sebagai satu pengurusi yang berbahagia Haji Armi dan Din, Naib Presiden Angkasa selaku penjawab dalam bahagian BIP, yang berbahagia Haji Ismail Nordin, pengurusi JPN wilayah, dan juga semua ahli jabatan kuasa wilayah persekutuan yang bahagia membaca doa, Ustaz Hashim Hadusin, Datuk tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Baik, kita menyampaikan syukur kepada Allah pada hari ini kita sekali lagi dapat bersua dalam program yang khusus dianjurkan oleh Angkasa, iaitu khusus model baru ekonomi. Jadi kita kira ini merupakan satu program yang kita pusingkan seluruh negara. Jadi sampai ini kita masih ada lagi 5, tapi saya beri arahan cukup pada awal lagi. Mengapa kita sekarang ini sudah selepas persidangan nanti kita nak lihat pelaksanaan. Dah cukuplah, sudah bagi pengetahuan apa yang kita nak buat, itu yang perlu kita rancangkan. Jadi mari kita lihat sama-sama rancangan kita. Jadi kita harap MBE bagi negeri yang belum ada itu supaya di-skipkanlah, tukar ke program lain yang lebih bermanfaat dan lebih yang kita harapkan. Pertama ingin saya sebutkan bahawa dasar MBE yang digariskan oleh kerajaan selari dengan apa yang digariskan oleh dasar Koperasi Negara 2. Jadi bermakna tidak ada pertilihan, tidak ada pencegahan, ini semuanya selari. Oleh itu tujuan yang utamanya simple saja, dia nak 2 perkara. Apapun tuan-tuan belajar, apa dengar ceramah seminar akan datang ini, 2 perkara ini saja nak. Itu senang. Konklusinya, pertama, menjana pendapatan tinggi. Diharapkan kita boleh membuat pendapatan tinggi, meningkatkan per kapita kita tinggi, dan juga meningkatkan koperasi pendapatan tinggi, ini pendapatan tinggi. Yang kedua, negara maju menjelang 2020. Itu saja. Jadi yang lain itu pengisiannya. Maka kita koperasi terlibat, daripada koperasi tuan-tuan dan juga Angkasa terlibat bagi nak menjayakan 2 perkara tersebut. Antara yang diharapkan daripada kita menjelang 2013, peningkatan TNT negara 5%. Armi sebutkan tadi. Menjelang 2020 10%. Isunya sampai ke tidak. Bolehkah kita buat? Ini yang kita nak bincang. Kita harus merancang dan harus mengatur strategi. Kalau kita tak buat strategi, saya kira mungkin tak akan sampai. Apakah strategi kita? Strategi ini melibatkan Angkasa sebagai attack for sure untuk bersama dengan tuan-tuan, dan tuan-tuan juga harus mengkooperasi tuan-tuan dengan ahli-ahli. Maka masing-masing membuat strategi. Inilah yang kita nak bincang hari ini dan juga tahun yang akan datang. Apakah strategi kita? Pertama, saya lihat kita mesti berbuka hati atau berketerbukaan. Harus mencari jalan untuk bekerjasama. Koperasi tidak boleh lagi melihat dirinya sendiri, program-program dalaman tanpa bersedia untuk bergabung. Sebab kekuatan kita kalau kita bergabung, kalau kita bersatu, agak lebih baik dan akan memungkinkan pencapaian negara maju dengan pencapaian pendapatan tinggi. Kalau tidak, boleh berjaya tetapi tidak akan mencapai hajat hasrat tersebut. Jadi oleh itu antara kerjasama ini terlibat koperasi dengan koperasi, koperasi dengan swasta. Kita tidak alergik dengan swasta, so kita akan berkawan siapa saja yang boleh bawa kita. Saya faham selalu sebut kita kalau nak berniaga dengan orang yang kaya. Ini simple, bahasa kampung. Kalau nak berniaga dengan orang kaya, sebab orang kaya boleh bantu kita. Siapa saja yang kaya, mari. Maksudnya dengan kekayaan dia itu, apa
apapun berlaku, dia boleh bimbing kita, tak akan mati. Kalau nak bersedekah, sedekah dengan orang miskin. Sebab kalau orang miskin kita sedekah sikit, dia syukur. Maksud carilah partner yang mampu, partner yang boleh bersama, bukan partner yang menggantung kita. Kalau kita nak tolong orang, boleh. Mereka yang miskin, kita kaya, okey, kita bantu dia. Sekarang kita miskin, kita nak cari orang yang bantu kita, cari partner kita yang lebih kuat daripada kita. Itu formula. Formula ini mesti kita pegang. Siapapun nak join dengan kita, mestilah partner itu partner yang lebih kuat dan lebih kuat. Dalam konteks koperasi, kita lihat hari ini tuan-tuan sebagai pemimpin koperasi, Angkasa juga sebagai pemimpin koperasi. Jadi kita bergabung. Sebab kita lihat penubuhan Kopsya Angkasa, itu Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa yang saya ceritakan dulu. Nama bank tak boleh dipakaikan, hanya boleh nama pembiayaan yang digunakan. Saya rasa itu satu contoh yang jelas yang menunjukkan bahawa kekuatan itu wujud. Sebab tuan-tuan lihat Angkasa ada strength yang tersendiri. Sebab gabung dengan Angkasa akan boleh membawa kenaikan. Dan saya pernah nampak begitu. Yang selama ini kita tidak pernah guna pun. Apabila kita buat itu, tuan-tuan boleh fikirkan dalam masa sebulan camping pengumpulan dana, kita dapat lebih daripada yang diperlukan. 300 juta diperlukan, dapat 320 juta. Itu bukti yang jelas. Maknanya keyakinan itu telah menjadikan satu aset yang membolehkan. Dan kita telah selesai krisis yang berlaku dalam koperasi hari ini, krisis keyakinan, krisis kepimpinan. Kita dengan Angkasa kepimpinan dah hilang krisis sebab kita terstruktur. Bukan orang yang mimpin itu mana? Kerana struktur Angkasa tak boleh lari daripada struktur yang telah ditetapkan. Jadi krisis keyakinan sudah hilang, krisis kepimpinan sudah hilang, krisis keuangan pun hilang. Jadi 3 krisis. Setiap projek dia gagal kerana salah satu tiga atau ketiga. Jadi kita mesti lalui. Kadang-kadang dia ada kepimpinan yang baik, dia ada perancangan yang baik, keuangan tak cukup, krisis keuangan. Kadang-kadang kepimpinan yang elok, tapi pengurusannya tak betul. Jadi ini semua kita dapat, boleh saya perpikiran kita, penglibatan Angkasa dengan tuan-tuan. Ini saya kata kerjasama antara Angkasa dengan tuan-tuan. Koperasi Angkasa dengan koperasi tuan-tuan sudah akan mengubah penglibatan ekonomi kita terhadap. InsyaAllah kita cuba melihat apa yang akan berlaku apabila tubuh saja Kopsya sekarang sudah pun diadakan musyawarah permulaan dan berdoa di bulan 4 Februari dan kita telah hantar kepada SKM pindahan apa yang kita pindahkan dalam 2 minggu lagi kita akan dapat bersertifikat. Apa yang saya nak tolong lihat ini konsep tadi, kalau nak bergabung dengan orang kaya itu boleh bantu kita. Dengan adanya Kopsya, koperasi tuan-tuan akan berubah. Koperasi tuan-tuan akan jadi hebat sama seperti koperasi yang lain yang sudah hebat. Hari ini yang hebat kita boleh namakan berpuluh-puluh. Mereka hebat sungguh karena dividennya tinggi, karena aktivitinya banyak, uangnya banyak, boleh. Ini satu kehebatan yang kita bangga. Tapi kita yang miskin, koperasi kita yang kecil, tak nampak kehebatan itu. Dengan adanya Kopsya, semua program koperasi disentralisasi. Sebagai contoh saya nak sebutkan. Pertama, kita akan lancarkan skim perumahan. Skim perumahan kita akan menggunakan konsep baru. Kita tak mau menggunakan konsep yang ada dalam pasaran Islamik baru menguntungkan. Mengapa kita tidak mau pakai BBA? BBA bisa manil ajil, yaitu satu konsep di mana berasaskan jual beli. Bagi yang menjelaskan sebagai Islamik, angkat jual beli. Kalau tidak Islamik, memberi jumlah tertentu, charge dan interest. Akhirnya sama. Kalau kita ambil 10 tahun, kali dengan 10. Yang dikata ajil itu time, tangguh. Bila tangguh itu, saya pikir lah, tangguh 5 tahun lain harga, tangguh 10 tahun lain harga, apa yang kata ajil. Ajil, bahasa Arabnya, disamanin dengan harga ajil yang ditangguhkan. Faktor ajil diambil kira dan dikira. Berarti kalau ambil 30 tahun, kalilah dengan base lending rate yang ditetapkan, BFR dalam Islam dia kata base profit rate. Jadi kurang dia BFR. Mana ada cara lain?
BLR, itulah BFR. Kali dengan tahun yang kita hendak. Akhirnya 35 tahun, akhirnya kalau rumah 200,000 kita bayar hampir 450,000. 2 buah rumah lain berjalan. Beban. Banyak orang kata apa bank Islam tidak berubah. Kita harap bank Islam lebih baik daripada bank konvensional. Betul? Saya setuju. Apakah itu tak Islamik? Tapi itu tidak meringankan beban. Ada kaedah lain yang tak digunakan. Ini yang kita bincang. Kita akan guna kaedah lain. Ini debt financing base pada hutang. Kita nak gunakan equity financing base. Berarti kita tidak hutang. Tuan-tuan beli rumah, tuan-tuan tak hutang. Tuan-tuan ajak kongsi. Tuan-tuan ada modal. Hebat. Dengan awal lagi tuan-tuan datang dengan modal. Bukan datang nak untuk tuan, bukan minta hutang. Datang kepada koperasi, saya nak share dengan koperasi, beli sebuah rumah dengan modal yang tuan-tuan punya. Katakan 10%, rumah 200,000, tuan-tuan keluar 10%, itu 20,000. Hebat, tuan-tuan bukan miskin. Tuan-tuan dalam keadaan ingin berkongsi. Tujuannya nak kongsi, nak dapat rumah. Dengan understanding, rumah itu akan jadi milik tuan-tuan. Belilah sebuah rumah dengan harga 200,000. Rumah itu jadi kongsi, milik siapa? Bukan milik tuan-tuan, bukan milik bank, milik bersama. Hari ini BBA milik siapa? Milik tuan-tuan. Hutang. Kalau tuan-tuan tak bayar, dia pergi mahkamah. Dia suruh mahkamah. Dia nak diproses, tak boleh. Dalam konsep kita, kalau tuan-tuan member kita tak boleh bayar, koperasi dengan cara harmoni tamatkan. Dia tamat sebab tak payah kot. Simple. 5 bulan kita bagi tempoh, dia tak upaya berjelaskan, dia anggapkan hutang, rumah itu kita cairkan. Sama ada koperasi teruskan balik hutang, bagi share dia semua, pulang kamu. Atau koperasi ingin lagi nak bersama dengan dia, okey, panjangkan, ubahkan cara tempoh bayar. Konsepnya begini, bila begitu caranya, kita berkongsi. Ini baik konsep satu, kita berkongsi antara koperasi dengan angkasa. Yang kedua, koperasi tuan berkongsi dengan members. Base-nya base kongsi, bukan base jual beli, bukannya base debt, bukan base hutang. Kalau hutang kena bayar, kongsi tak bayar, tarik kongsi. Beda kan? Beda kan? Tuan-tuan tak mau nak pecah kongsi dengan saya, pecah tak apa, okey, tarik balik modal tuan, saya pergi balik. Mana kita tak hutang? Tidak, kita lebih tenang. Itu dari konsep kehidupan pun kita rasa kita lebih selesa dan lebih tertekan, kita tak hutang. Kita beli rumah secara kongsi. Dengan itu, apabila rumah dah dibeli, rumah itu kita boleh sewa kepada sesiapa yang nak dulu. Oleh kerana rumah itu, rumah kongsi, boleh sewa kepada sesiapa. Tapi kita sewa kepada orang lain sebab ahli kita yang nak rumah tersebut, sewalah kepada dia. Bila sewa saja kepada dia, dia kena bayar kalau katakan harga 1,000 sebulan, apa yang dapat 1,000 itu harus dibagi 2 mengikut share masing-masing. Nak kongsi. Apabila share masing-masing, bank akan, koperasi akan ambil 80%, itu 80%, dan dia ambil 20%. Tapi jangan ambil uang itu kerana dia nak beli share koperasi. Jadi dengan kata lain, uang yang didapat dibayar banyak 1,000 sebulan itu sepenuhnya kepada koperasi. Koperasi menerima keuntungannya 90% dan 10% itu shares individu tadi ditambahkan dengan belian keuntungan dari persewaan tadi pada setiap bulan. Dengan kata lain, setiap bulan share ahli kita, member kita akan meningkat, share koperasi akan menurun sampai satu stage, satu titik di mana share dikontrol oleh semua ahli kita dan rumahnya akan dapat. Dengan konsep ini tuan-tuan, penyelesaian lebih awal. Saya buat kajian, rumah 200,000, bayaran RM900 sebulan, mengambil proses BBA, mengambil masa 35 tahun, mengikut proses musyarakah mutanah pisah yang kita cadangkan ini, berakhir 23 tahun, berakhir 10 tahun, 8 tahun akan kesana. Kalau 1 bulan 900 kali dengan 12 kali dengan 9 tahun kali dengan 10 tahun, itulah keuntungan tuan. Jadi apa lagi tuan-tuan harap dividen? Tak perlu dividen. Hari ini kita tak akan gembarkan, tak akan bagi dividen itu sebagai tarikan. Ya, tarikannya ialah keuntungan bersama. Kalau tuan-tuan jadi kopsya, jangan harap dividen. Kalau kita bagi dividen, mungkin bawah dari kopsya.
tuan-tuan koperasi, tuan-tuan berterima kasih kepada Kopsha. Kopsha telah membantu kami mendapat keuntungan bersama kongsi. Individu pula, ahli-ahli pula puas hati, saya dah beli rumah. Rumah yang saya beli ini bukan untuk dividen 20%, lebih tinggi. Jadi konsep dividen ini sikit sebanyak akan mula dilihat kurang penting. Ini satu benda yang akan berlaku. Kongsi lagi. Ini saya cerita konsep kongsi, strategi kita nak keluar hutang tak masuk sekarang, kita hutang sudah lama. Ini kapitalis. Kita hutang, kita kapitalis. Tak bayar tinggi, lagi tinggi bunga atas rumah. Konsep Islamik inilah yang sebenarnya konsep sharing. Kita tak nafikan konsep BPA, boleh pakai, bukan semuanya. Sebab itu ada BPA, ada murabahah. Misalnya murabahah ini jangka pendek, barulah logik. Kalau juga 5 tahun, 2 tahun menasabahkan, dan kita mengambil keuntungan yang lebih dalam keadaan yang tidak menekan. Kalau mengambil masa 35 tahun garap dengan BFR atau BLR akan membebankan. Jadi konsep kita ini akan keluar daripada konsep yang biasa. Jadi demikian juga semuanya nak sharing. Ini yang saya akan kerjasama tadi, strategi kita kerjasama. Contohnya kita dapat Ar-Rahnum yang terlalu popular hari ini. Ar-Rahnum merupakan satu source yang baik, income yang baik pada koperasi. Banyak koperasi yang dapat Ar-Rahnum memberi pujian. Hari ini Kopsha bersama dengan koperasi tuan-tuan membuka Ar-Rahnum. Tuan-tuan tak payah keluar badan, tak payah keluar badan. Kopsha bagi semua badan. Namanya mudharabah. Sebenarnya untung mudharabah, tuan-tuan. Kita cas sekali saja. Kalau saya bagi Kopsha bagi pinjam koperasi tuan, dah cas 2 kali itu. Tuan bagi pinjam nak pada ni, cas lagi sekali itu. Kalau mudharabah tak ada cas. Mari kita share bersama-sama. Koperasi ABC dengan Kopsha share. Keluarkan 3 juta, Kopsha bagi, kita manage bersama, beri pinjam kepada beri perkhidmatan kepada ahli. Satu recharge. Untung kita bagi 2. Sekali lagi tidak ada tekanan utang. Dan pemantauan yang rapat yang membantu koperasi tuan-tuan ya daripada Kopsha sendiri. Kopsha kena jaga. Sebab dia modalkan. Ini oleh sebab itu semua koperasi mampu buka Ar-Rahnum secara skrip baca. Dan safety box tak perlu buat. Saya yang buat hari ini makan barangnya 300,000. Kita sentraliskan di seluruh Kuala Lumpur ini terdapat 3 atau 4. Tuan-tuan negara koperasi hujung minggu ada yang pergi sekolah, hantar mas masuk di centralized safety house. Nampak tak? Benar. Ini menjimatkan buat hari harga yang tingginya tuan-tuan ialah tinggi bayar security. Harga tinggi yang security. Banyak koperasi tak boleh buka oleh kerana nak buka nombor awal ke atas setengah juta. Kemudian ada pusingan lagi. Since Kopsha ada uang, Kopsha datang uang dari tuan-tuan juga. Daripada koperasi tuan-tuan yang kita ambil pun mudharabah juga. Tuan-tuan letak mudharabah, kita tak beritahu berapa nak dapat. Kita juga ambil ini bagi pada koperasi mudharabah juga. Jadi itu tiada mudharabah. Sharing. Kalau secara konvensional, secara lama, kita secara lama. Tuan-tuan sebagai shareholders atau sebagai depositor, Kopsha boleh mengambil 2, shareholders dan depositors. Daripada depositor. Katakan depositor, orang yang jadi shareholder kita hanya koperasi, katakan DP. Dia masuk uang dalam koperasi Kopsha. Kalau sistem yang ada sekarang, sama ada dia guna BPA, dia charge satu. Kemudian Kopsha pula nak bagi pada koperasi, charge lagi pada koperasi. Dan 2 kali charge. Koperasi pula bagi pada individu, charge lagi sekali, 3 kali charge. Sekarang tak payah charge. Tuan-tuan masuk uang daripada Kopsha sebagai mudharabah share. Kopsha pula ambil uang ini bagi pada koperasi, tak payah charge, share. Kita charge yang akhir saja. Jadi ini namanya 2 tier mudharabah. Beza tu. Kalau satu charge berapa untung, itu yang jadi cost of fund tinggi. Sekarang ini kita nak mengurangkan cost of fund. Yang pentingnya members kita akan dapat fasiliti yang murah. Ada harapan murah karena cost of fund telah berkendak dalam proses tidak charge. Ini akan kita buat konsep kita, konsep sharing. Balik pada isu tadi, saya nak minta supaya kita ubah minda.
daripada memikir pinjam, saya gunakan konsep sharing. Kita mesti berterbuka hati kita, pikiran kita ke arah tersebut. In fact, semua projek-projek yang akan datang kita akan lancarkan seumpama itu. Tuan-tuan fikirkan kekuatan kita. Tuan-tuan ada uang banyak, setiap koperasi Telkom dengan asetnya yang banyak, kemudian koperasi pos dengan asetnya yang banyak, angkasa. Kita boleh beli satu estate 2,000 ekar secara musyarakah. Angkasa beli 100 ekar, Telkom beli 100 ekar, pos beli 200 ekar, habis. Kita nanti pengurusan saja. Mengapa yang kita nak pergi bersendiri? Barulah kita dapat dilihat orang koperasi hebat. Koperasi boleh merubah, koperasi ditakuti dan digeruni. Masuk saja kita, habis. Ini yang ada strategi. Angkasa sedang memikir ke arah itu. Angkasa tak akan buat yang kecil-kecil, sebab dia tak akan bertemu dengan koperasi tuan-tuan. Tuan-tuan menegak apa pun perniagaan tuan-tuan buat, kalau angkasa masuk dalam bentuk bantuan, bukan untuk nak berlawan. Hari ini kalau kita nak masuk travel and tours, kalau kita masuk, angkasa punya perbelanjaan berapa banyak? 1 tahun perjalanan kita. Kalau kita masuk, habis. Telkom pun dah dapat negara kita. Takkan habis Telkom? Tak perlu buat. Supaya kita ada sendiri? No, tak masuk. Bagilah Telkom. Bagilah bagilah Kopetro dan seumpamanya. Ini tak mau masuk. Tapi kalau kita masuk, mungkin stage yang lain. Di mana kita kontrol betul kalau ada luang. Tuan-tuan dan perempuan, kekuatan kita sangat ditakuti orang. Saya dah didekati oleh banyak pihak sebelum. Jadi masa itu saya tak ada kuasa banyak sekali buat. Hari ini kita nampak boleh fikirkan. Orang melihat kekuatan kita sebagai pemotong gaji. Kita punya klien banyak. Klien kita ni duit. Mereka datang supaya kita nak nama klien itu saja. Satu klien dia nak beri 20 sen. Kalau saya beri itu saja, berapa banyak kita ambil? Atau kita buat cara yang lain, ketika transaction berapa, berapa komisen kita dapat. Tapi yang kaya sama, angkasa saya. Tuan-tuan tak kaya. Sebaliknya kita guna yang sama juga. Strategi yang lain. InsyaAllah lepas persidangan ini, kekuatan ini pada 13 dan 14 ini, kita akan lancarkan satu produk IT My Angkasa. Tuan-tuan akan dapat My Angkasa. Buka saya telefon, My Angkasa keluar. Tak keluar Telkom, tak keluar dah. Keluar My Angkasa. Dan ini bukan sekat My Angkasa. Tuan-tuan boleh berniaga dalam My Angkasa ini. Detailnya akan diterang dalam persidangan nanti. Mengapa? Kerana kekuatan kita. Dan lepas itu kita ada share dalam syarikat bersama dengan syarikat yang mulakan My Angkasa. Tuan-tuan juga akan dibuka tawaran untuk bersama. Kalau kita boleh pegang IT company, bukan hanya Malaysia, dunia kita boleh kontrol. Bukan angkasa kuat, tuan-tuan yang kuat. Tuan-tuanlah yang menyebabkan angkasa kuat. Kalau tuan-tuan tak bersokong dengan angkasa tak ada buat apa. Cuma kita harus merancang bagaimana menggunakan strength itu untuk benefit. Kita belajar dalam MBA SWOT analisis, SWOT. Tapi bila datang pelaksanaan kita dekat sana. Jadi ini semua tidak. Jadi oleh itu kita mesti bersedia melakukan perkara tersebut, dan perkara ini boleh kita lihat akan membawa satu kebaikan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, satu area lagi yang kurang nampak. Oleh kerana area itu amat jelas kelemahan kita. Koperasi ahli kita dah mengatakan 8 juta. Di sana sini kita lawan-lawankan 8 juta. Tapi kekuatan 8 juta tak nampak. Kita masih lagi bergantung dengan orang luar dalam konteks pembelian grocery, barang-barang harian. Ini yang belum lagi kita dapat lihat. Kalau kita lihat di negara-negara luar, kalau saya sebutkan selalu di negara Switzerland, koperasi Migros, rakyat negara Switzerland hanya 11 juta, tapi bilangan supermarket dan hypermarketnya ratusan, bahkan sampai ke Europe dikuasai. Di mana kekuatan mereka? Kita pergi di Jepun, JCCU, Japanese Consumer Cooperative Union, ratusan hypermarket seluruh Jepun. Kita pergi di Korea pun 11
Mai ke Malaysia, kita pergi ke Singapura, NTUC FairPrice dengan anggotanya, rakyatnya 3 juta, 92 lebih. Saya tahu supermarket atau rangkaiannya di Singapura. Supermarket luar negara 2 yang masuk, saya tahu apa nama pun hidup. Itulah tak boleh berlawan dengan NTUC. Apa strategi kita? Isunya kita tidak ada DC, distribution center. Sebab itu hari ini bila kita buka kedai runcit, bila kita buka supermarket, ada operasi buat supermarket, kita masih tak boleh lawan. Pasal kita tak kontrol DC. Kita hanya ada outlet. Kalau ada 100 pun DC dipegang oleh orang lain akan dictate kita. Bila Datuk Menteri cakap kepada saya dalam satu mesyuarat ESCO, semua ESCO Koperasi Negara, saya hadir. Dia kata Angkasa patut buat supermarket. Saya balik daripada negara Arab dan Bahrain, ke mana dia pergi. Negara ni kecil, banyak supermarket. Saya jawab sampai ucapan saya kata Datuk, idea supermarket ni memang bagus. Tapi setakat ini Angkasa tak akan masuk. Saya tutup supaya jangan ada diharap kepada saya. Pada Datuk Menteri dia kata tu mesti saya kena buat. Saya tak boleh, bila Menteri cakap kita kena pegang apa. Boleh tak boleh beritahu. Saya tak beritahu. Angkasa tak akan buat. Sebab mengapa Datuk? Angkasa, saya melihat pertama sebelum kita buat ni, kita mesti ada kedai kita sendiri, center kita sendiri, pusat sendiri, tak buat sewa. Kalau kita menyewa bangunan buat supermarket, kalau sewa 25,000 sebulan itu lah untuk habis dah. Saya tak akan buat. Kalau buat artinya nak jadi masalah kepada kita. Tunggu dulu tu, apabila kita lancarkan wakaf kita. Kita lancarkan wakaf kita. Wakaf kita yang dijangkakan collection sebulan 3 juta dah siap, insyaAllah. Lepas bulan ini, 15 bulan ini kita akan lancarkan seluruh Malaysia. Ini boleh mula. Itu satu syarat. Mana wakaf ini satu wakaf, satu Malaysia. Semua agama, semua bangsa boleh masuk. Wakaf satu benda yang paling fleksibel berbanding dengan zakat. Zakat subjek 2.5%, subjek kepada teritori, tak boleh pindah kawasan, subjek kepada haul, subjek kepada nisab, subjek kepada macam-macam syarat. Wakaf free. Orang Islam boleh pergi, orang Islam boleh, orang bukan Islam boleh bagi, tak boleh terima, dan boleh bagi. Itu jadi wakaf. Bezanya bila jadi wakaf, undang-undang negara pun dapat hormat. Dia tak boleh ambil tanah itu. Kalau dia ambil, dia mesti istidah ganti balik yang lebih baik. Itu prinsip. Sebab itu harta orang Islam masih terkawal di Pulau Pinang, tak boleh siapa ambil sebab wakaf. Kalau tak wakaf, mana jual? Nampak? Jadi kita kena guna juga strategi dalam konteks masa depan aset kita. Tuan-tuan bayangkan wakaf, kita lancarkan di peringkat angkasa saja 2 bulan, sebulan dapat 5,000 sekarang. Hari JKT, ini Pak Akhiri, lebih bulan saya tengok ada orang kita berjauh. Semualah kami JKT nak jadi sekian pula. Patuhlah takkan kita 50 bulan. Itu yang kita staff kita semua baru 300 orang daripada 600 dah terlibat. Seorang bagi RM5 dengan RM10. Ada yang bagi 50. Mengapa? Wakaf sangat menyentuh. Orang Islam kalau kata wakaf, kalau kata sedekah, sedekah selesai. Kalau kata wakaf sebab dia percaya apapun proceed yang hasil daripada wakaf itu diperolehi oleh orang lain, pahala datang kepada dia. Itu yang menyebabkan kita suka sangat bagi wakaf. Bila kita pergi Mekah, orang Melayu memang jadi terkenal buruan orang sedekah, peminta sedekah. Dia buru kita. Pertama, kerana kita nak bagi. Yang kedua, benci pun bagi juga kalau ikut saya. Jadi orang Melayu jadi buruan, orang Melayu jadi hati. Betul. Saya pergi Mekah, itulah. Dan nampak kalau sedekah nak bagi ikut, kalau tidak lah ikut. Dia main, kalau tak lagi dia cari kita. Bermakna kita bagi antara dua. Sama memang nak bagi, yang kedua memang benci bagi juga. Itu dia mau. Dan EQ. Tak, konsepnya, mengapa kita boleh dapat kekuatan ini? Kalau 3 juta sebulan minimum. Mengapa saya kata minimum? Kita ada 2.8 juta akaun dalam potongan gaji. Saya campaign senang saja, tambahlah RM1 tuan-tuan. Tak buat RM1 tuan-tuan. Orang Melayu kita tak buat RM1, saya boleh RM5.
Baik, Bang Saleh pun sama lah. Dia pun faham. Saya tak tahu lah Bang Saleh, kalau agama Buddhis, agama Hindu, agama macam mana percayaan. Saya tak sama lah. Kebaikan ni kan, kita bagi orang baik mesti kita diberi dengan baik. Kalau seorang tak bagi RM1, dah kita dapat 28 juta. Itu anda yang RM1 kalau bagi 10. Jadi tuan-tuan akan lihat bersama-sama apabila kita lancarkan 25 bulan, 15 bulan. Dan saya akan siarkan dalam website macam bursa saham. Setiap bulan tambah belanja, setiap bulan kita tunjuk supaya orang yakin. Ini yang berlaku jabatan zakat. Hari ini kadang-kadang kurang jelas yang orang kita nak bagi, tapi tahu apa nak bagi. Dia tahu lah orang amanah kena cakap dia. Amanah pun kena bagi tahu. Dia kena tunjuk. Bagi tahu apa dia buat. Bukan menunjuk, tunjuk. Tunjuk boleh, tunjuk tak boleh. Islam kata tunjuk boleh, jangan menunjuk. Tuan-tuan kaya, jangan ada tunjuk pakai kata mistis. Saya kaya pakai mistis. Itu saya pakai, saya kaya. Kalau saya pakai kata pot buruk, kedekut. Betul? Islam apa? Orang kaya mesti tunjuk sebagai kaya. Tapi hati dia semua, saya bukan nak menunjuk. Kalau menunjuk yang dosa tu. Kan Al-Quran kata fa'amma bi'ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan kamu tunjukkan. Oh, dahsyat tu, tunjukkan. Hadis nikmat dia. Tunjukkan nikmat itu adalah satu tuntutan. Jangan kita bagi, berarti kita buatlah apa nama? Tulis. Orang kata apa nak menunjuk ni? Ketika menunjuk ni nak bagi tahu. Tunjuk di sini. Menunjuk di sini. Bukan di situ. Kalau tuan-tuan tak buat itu, tuan-tuan bangga saya hebat, tunjuk juga. Dosa dia. Jadi kita nak galak orang supaya buat kebaikan, ada cara. So kalau ini dapat, barulah saya cakap dengan menteri, barulah kita akan buat. Dan jika ada DC, semalam minggu lepas saya bersama dengan Datuk Menteri di Terengganu, sebuah kereta dengan dia kata satu kita fikir bagi dia kata buat sebuah macam dia dah pergi ke Singapura. NTUC Fairprice dah mula buka polisi keluar negara. Dia dah pergi Vietnam dan dah pergi negara lain. Oh saya kata okey, kalau itu saya setuju. Angkasa akan dibayar. Sebab kita yakin NTUC ada background korporasi akan masuk dengan kita. InsyaAllah kita akan lihat serentak dengan NTUC Fairprice datang ke negara kita, serentak dengan pelancaran wakaf yang sejata yang akan 3 juta sebulan itu, InsyaAllah akan jadi perubahan. Apa hasilnya? Tuan-tuan akan dapat lihat. Harga barang akan berbalik. Di situlah baru boleh ditunjuk. Sebab kita kontrol harga. Hari ini mereka sudah ada apa nama di ya distribusi mereka masing-masing. Mana swasta. Mereka jaga sudah kontrol habis. Apa-apa kalau kita buka serapai pun dia nak petik tu, suruh katuk betul. Supply barang tak dapat, habis. Sabotaj. DC P yang paling penting. Tanpa DC jangan buat. Jadi di sinilah sedang kita rancang untuk melihatkan DC tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, kita harus bersama dan kita juga melihat pihak-pihak swasta juga akan kita kaitkan. Apa saja program yang Angkasa akan buat, Angkasa akan membuat kajian yang sedetail. Kita mesti ada di kuasa risiko jawatan kuasa mesti wujudkan. Dulu kita tidak ada jawatan kuasa risiko ini sebab kita tak terlibat dalam perniagaan. Hari ini apabila hala 7 yang kita buat persidangan yang lalu telah mengubah gerakan Angkasa sekarang. Ini merupakan tahap pertama, insyaAllah tahap berikutnya akan kita lihat. Jadi jawatan kuasa risiko ini harus menentukan apakah risiko yang kita masuk ke perniagaan itu, kalau boleh diuraikan ataupun minimaliskan risiko-risiko. Sebab apa pun berlaku, tuan-tuan akan timbul kesan dan Angkasa juga akan berbalik. Jadi ini kita harus berhati-hati. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan dapat melihat apakah kekuatan kita. Saya nak rujuk hanya bagi wilayah saja, ikut rekod kita. 31 Disember 2010, kita ada operasi 582 buah di wilayah. Daripada jumlah itu, anggota individu kita 2.1 juta yang terbesar. Saya negara tak ada yang terbesar ini 27 juta. Modal share 4.6 bilion termasuk rakyat lah. Besok kalau Kopsha ada lagi besar. Kopsha wilayah juga. Wilayah Kopsha didaftar di wilayah ya. 4.6 bilion sekarang. Kemudian aset kita di wilayah saja 9.2 bilion. 2 bilion. And then perolehan ataupun turnover
1.8 bilion. Ini jumlah yang besar, dan jumlah ini makin akumulatif dan makin besar, dan saya lihat tendensi kepada peningkatan itu akan berlaku sebab kita mengambil strategi yang selamat. Selalunya saya nasihat kita beli aset paling murah. Meniaga tak pandai, kalau kamu tahu kabur, jangan meniaga, beli aset. Beli aset ditahui, tanah tak merugi, makin naik harga. Kita bodoh, kita tak reti, kita lawan dia pun naik di harga. Itu. jadi perniagaan yang paling selamat tanah, bangunan. Yang kedua, betul ada, kalau nak beli jangan beli hanya bawah, hanya yang paling mahal beli. Begitu angkasa beli, kita beli seluruh negara, di mana paling mahal kita beli? Sebab paling mahal senang beli, senang suruh. Ini idea Melayu, orang Melayu lah orang ni, wah, nak tak dapat lah bawah, tapi nak sewa tak boleh. Tidak, saya tidak pengalaman kan, saya bodoh di kawasan tu. Bila ni sebelik tidak. Cerai. Rumah kedua, bangunan kedai yang kedua saya beli. Belum siap dah saya sewa. Dah sewa saya duduk atas beli. Bayar bank 5,000 sebulan. Ada lebih saya beli RM50,000. Oh, itu yang kata bodoh saya dulu. Hari ini saya nak ajak yang bodoh saya jangan ikut. Beli, lagi mahal lagi beli, lagi ramai Cina lagi beli. Lagi pun. Kalau Melayu saja jangan beli. Terus. Sebab Melayu saja perniagaan dia circle dia punya function dia tak penuh. Dia berniaga kalau sokok semua ni sama 10 kedai sokok. Jadi mana ada orang datang kau nak sokok, nak songkit, nak belum yang lain. Jadi mana ada si ekonomi nak berjalan itu. Jadi itulah realitinya perniagaan yang betul itu kita harus ambil langkah yang strategi mengikut priority. Jangan kita buat semua, angkasa pun tak akan buat semua, kita akan buat satu persatu. Priority segera, kita segerakan. Pertama, beli bangunan untuk pejabat BPN, selesai. Yang kedua, buat bank. Ini priority kan? Buat bank untuk bantu koperasi, selesai. Yang ketiga, wujudnya koperasi masjid. Tujuannya apa? Untuk ambil dana masuk. Cakap dari dana, nanti orang kata kita buat dia ada tujuan lain. Membantu masjid sekaligus dana masuk dalam kita. Kalau Kristian, gereja, kalau temple nak buat, kita bantu. Atas nama koperasi, bukan nama temple, nama koperasi. Dengan syarat dia ada ahli kita. Jadi bukan hanya untuk Islam saja. Sebab kita lihat Islam masjid mempunyai aset yang tak dibangunkan. Sudah tidak berlaku. Dan hari ini kita juga buat konsep bantu pertanian di Kedah, mengadakan koperasi penanam padi, gabungan koperasi penanam padi Kedah yang penanam tulis secara estate sedang berlaku sekarang. Tahun depan kita akan lihat apa hasil. Jadi itulah laporan saya dan saya harap seminar ini memberi satu minda baru, cara penerimaan dan pemikiran kita yang baru. Semoga kita akan lebih baik dan berjaya dalam masa depan. Dengan lapor Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan seminar model baru ekonomi pada hari ini. Assalamualaikum.